Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana masih berkesempatan untuk meneruskan pengajian kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana kita pada hari ini berada pada perbahasan amalan harian, iaitu masuk dalam perbincangan solat duha. Bagi cetakan Galeri Ilmu adalah muka surat 81, yang kita mulakan bacaan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Maka apabila sampai sekira-kira 1/4 hari, maka hendaklah engkau perbuat solat sunat duha 2 rakaat. Jadi apabila masuk 1/4 hari. 1/4 hari itu apa? Jadi kalau dalam bahasa Arab, dalam hadis Rasulullah SAW adalah qadra rumhin. Qadra rumhin itu seukuran anak tombak. Anak tombak tu yang hujung tu lah. Bukan tombak tu, kalau tombak tu tinggi. So matahari tinggi dia sekitar anak tombak tu. Kalau tak salah, saya lupa, tapi dalam hitungan ilmu falak, lebih kurang sejengkal macam ni lah. Sejengkal, lebih kurang macam tu. Berapa derajat tu? 7, 8, 10. Saya tak ingat derajat dia, tapi ada di dalam ilmu falak perbahasan tentang derajat waktu solat duha. Kalau kita pada hari ini pukul 9 tu dah boleh lah. Dah boleh lah. Okey. Iaitu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi sekurang-kurang dia 2 rakaat solat duha. Sebab apa? Duha ini solat pada waktu tadi minimum 2 rakaat atau 4 rakaat ataupun 6 rakaat atau 8 rakaat. Kerana bilangan rakaat itu ada tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, membahas tentang solat duha. Ada yang mengatakan iaitu sebanyak 2 sampai 8. Ada riwayat lain kalau tak salah ada berbelas-belas. Cuma berapa belas tu tak ingat. Tapi yang dipakai dalam mazhab Syafi'i adalah 2 sampai 8. Kalau tak mampu nak lama-lama kerja, ustaz. Sebab itulah kenapa hikmah orang panggil solat duha ni nak buat kita salah satu faedah dia, salah satu istilah dia mujarrabat dia adalah untuk rezeki. Kerana apa? Kerana pada waktu itu orang tengah sibuk-sibuk kerja. Jadi kan pagi ni kan orang sibuk-sibuk kerja. Ketika orang sedang sibuk kerja, dia berhentikan kerja dia untuk berwuduk dan solat 2 rakaat atau 8. Okay? Dan inilah sebab itu solat duha ini yang menyebabkan murah rezeki. Sebab dia sanggup meninggalkan kerja dia untuk fawalli wajhaka ila Allah. Jadi engkau memalingkan wajahmu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa solat duha. Lalu, maka jikalau hendak engkau simpankan kepada 2 rakaat jua, inilah lafaz niat ni. Jadi kalau kita nak
nak jaga, simpankan tu dalam bahasa Arab ayyahfadha. Jadi lau turidu an tahfadha ila rak'ataini faqat. Bahasa Arab dia macam tu. Jadi maka jikalau hendak engkau simpankan untuk menjaga maksudnya kepada 2 rakaat jua, jadi nak buat 2 sahaja, inilah lafaz niatnya. Usalli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Maksudnya sahaja solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ni. Okey. Maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Jadi setelah pada rakaat pertama setelah bacaan Al-Fatihah, membaca ayat wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu duha. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah, rakaat kedua pada setelah bacaan Fatihah, wal laili idza yaghsha. Ini yang diafdalkan. Apabila selesai engkau mengerjakan solat 2 rakaat itu, maka banyakkan olehmu mengucap istighfar dan salawat atas Nabi SAW, dan itu baca olehmu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada khalqillahi wa bidawami mulkillah. Banyak 10 kali. Baca sebanyak 10 kali. Selepas itu baca olehmu doa yang engkau kehendaki daripada doa yang kemudian daripada solat dahulu. Jadi sama macam doa setelah solat yang disebutkan oleh muallif, termasuk doa jawami'ul kalim yang diajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Syahdan, tiada solat ratibah tetap. Jadi tidak ada solat rawatib. Rawatib ni apa? Solat tetap yang menyusuli daripada ibadah seperti ibadah-ibadah fardu. Pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu, melainkan solat isyraq dan solat duha itu jua. Jadi yang ada hanya solat duha dengan solat isyraq, syuruk, yang telah kita sebut dan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka jika ada yang lebih waktu daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau kerjakan di dalamnya sesuatu daripada 4 perkara. Jadi ustaz, banyak waktu kosong ni boleh tak kita tambah solat-solat lain antara terbitnya matahari sampai gelincirnya matahari selain sunat duha dengan sunat isyraq? Boleh tak tambah yang lain? Of course lah, selain rawatib zuhur, asar tu lain lah. Selain solat zuhur dan asar yang wajib. Ada tak? Tak ada. Maka, apa ibadah kalau saya nak buat? Alang-alang dah pencen ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang dah pencen ni, penuhkan harimu dengan ibadah. Sebab, bukan hanya umur pencen ni dah di dalam senja umur. Bukan hanya masalah itu. Tapi apabila dah pencen, maka kita ada banyak waktu kosong. Manusia, diri manusia, badan dan otak manusia ini macam otot, macam muscle. Kalau tidak dilatih, maksud dia dimanjakan dengan relax depan TV, tiap-tiap hari tengok TV sahaja, dia akan jadi penyakit. Macam-macam penyakit akan datang. Macam-macam penyakit ni akan datang. Tapi kalau dia aktif, kalau dia aktif main bola ke berlari, dah tak boleh dah. Lutut pun dah longgar, sendi pun dah longgar, dah tak mampu. Akan tapi diisi dengan ibadah, otak dia berjalan, badan dia berjalan, ini menyebabkan otot tersebut tidak kendur. Dan dia menyebabkan kita itu boleh tidak mudah terkena penyakit pikun,
Jadi saya tahu Alzheimer tu sebuah disease. Secara saintifik dia ada disease dia dan lain-lain. Akan tapi guru saya iaitu Kiai Haji Sahal Mahfuz ketika umur dia 70 lebih. Ini betul, ketika 70 lebih. Dia masih ingat lagi bait-bait nazam, zikir, bukan hanya zikir, nazam kitab-kitab lama, kita panggil mutun, matan-matan nahwu sorofnya yang dia hafal ketika darjah 5, darjah 6, form 1, form 2, dia masih hafal dan ingat. Saya tanya beliau, Kiai, apa rahsia masih ingat semua matan-matan tersebut? Dia jawab simple je. Iaitu apa? Iaitu caranya jangan berhenti menghafal. Kerana otak ni macam otot. Kalau engkau latih otak engkau, maka dia tidak mudah kendur. Macam otot. Otot ni kalau dah berlatih, kan? Dah berlatih, tak pernah berhenti, dia kuat lah. Tapi cuba dah biasa berlatih, tiba-tiba berhenti. Dia akan sakit, dia akan lemah dan susah nak hidupkan balik. Maka otak juga begitu. Sebab itu bila dah pencen, isikanlah perkara-perkara ini. Penuhkan. Jadi, jangan dah pencen, nak relax depan TV, beli TV sebesar-besarnya. Tiap-tiap hari daurah dari satu filem kepada filem yang lain, satu movie ke movie yang lain, satu series ke series yang lain. Ini semua laghun, lagha. So, apakah 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani? Perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan istiqamah hadir pada majlis pagi hari ini melalui online. Kalau dulu sebelum COVID kita boleh pergi masjid, pergi masjid mengaji. Duduk bawa kitab suhbah. Suhbah itu berhadapan dengan guru. Jangan ingat Islam ini agama kolot, kena ikut apa tok guru, nak ngaji tak boleh baca sendiri, kena baca dengan tok guru. Ini kolot. Jangan kira macam tu. Sebab apa? Hatta kalau belajar ilmu perubatan sekalipun, seorang doktor, pakar bedah contoh dia, untuk ada orang lahir jadi pakar bedah, dia kena bersohbah dengan doktor pakar bedah tersebut. Sama-sama belajar, dia kena belajar dari doktor tersebut. Bukan hanya 1 kali, 2 kali cuba. Dia buat berkali-kali, setiap minggu 3-4 pembedahan dia buat. Dia ikut. Pertama ikut, tengok. Lepas tu kedua tolong, bagi. Lepas tu tolong jahit. Tolong ni, lepas tu tolong korekkan saja. Tolong ni dia sikit. Lama-lama dia tinggalkan sampai dia boleh buat sendiri. Lalu supervisor dia tengok sampai dia jadi pakar. Bila dah bagi pakar, diuji. Baru dia keluarkan lesen bahawa dia ini pakar bedah yang ada sertifikasi. Lalu akhirnya kalau dia dah berdiri sendiri, maka hospital berebut mencari dia untuk menjadi pakar bedah di hospital tersebut dengan gaji yang banyak. Kalau dia masuk hospital pendidikan, maka dia pun akan ganti tok guru dia tadi untuk memiliki ada anak murid yang dilatih untuk menjadi ahli bedah. Kalau bedah kita boleh terima macam tu, maka ketahuilah ilmu agama ini lebih memerlukan guru yang seperti itu. Kerana itu kami ketika di pondok mengaji dengan tok guru, ngaji bertahun-tahun, tak cakap banyak, ngaji, hafal, suruh hafal, suruh mengaji, suruh baca, suruh diri, suruh angkat tangan. Kalau tak hafal kena angkat tangan. Berjam-jam lenguh. Itulah akibat tidak menghafal. Misalan dia. Kami kena semua itu. Melalui semua itu. Akan tetapi apabila sudah habis pembelajaran 6 tahun, 7 tahun, dah diperiksa, diuji baca kitab, pandai. Diuji nahwu sorof, pandai. Suruh tulis Arab, pandai. Suruh baca hadis, pandai. Baca Al-Quran, lulus. Semua dah lulus. Pelajaran-pelajaran semua lulus. Barulah diluluskan. Itu pun ada probation.
disuruh jadi ustaz dulu 2 tahun. Dipantau, ditengok boleh tak dia mengajar dalam kelas, budak-budak junior-junior dia boleh mengajar tak, diuji. Diuji sampai 2 tahun puas hati, baca kitab tak ada yang salah. Basul masail, maksud dia dalam iftak membuat fatwa tak ada masalah. Rujuk kitab tak ada masalah. Dia tak pakai kitab-kitab moden, kitab-kitab lama yang 1000 tahun ni, yang beratus tahun ni, 500-600 tahun dulu. Habis belajar semua dah lulus 2 tahun, 3 tahun baru diluluskan untuk menjadi ustaz yang mustaqil. Kita panggil mustahik. Boleh jadi ustaz yang ada kelas, dia yang mentadbir kelas itu sesuai dengan kebijakan dan kecerdasan dia. So dia tentukanlah macam mana nak mengaji, ini, itu. Semua ikut murid dia akan ikut dia. Barulah ketika dia dah berhasil melahirkan anak murid, barulah dia keluar dari pondok dan membuka pondok yang lain sebab dia dah boleh untuk menjalankan perkara tersebut. Itu tuan-tuan. Jadi, perlu kepada sohbah. Perlu kepada sohbah. Pertemuan guru dengan murid. Itu perlu. Dan ini dia sebut. Menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Jadi, tuan-tuan puan-puan pergi ke masjid. Jadi, Ustaz, bestlah dengar tu. Ada ke pondok macam tu kat Malaysia? Saya tak tahu tapi rasanya ada. Cuma ada yang kata susah Ustaz, saya tak boleh jauh dari rumah, suami saya siapa nak jaga dia, nanti dikahwin lain kan susah, misalan dia. Kan ada datin-datin yang macam tu. Yelah, betul. So macam mana? Kita jadikan masjid sebagai pondok kita. Kita minta masjid untuk adakan pengajian kitab-kitab turas lama, kitab-kitab Jawi lama. Walaupun dah didesain moden macam ni pun tak apa. Kita datang, kita minta dan isi tenaga-tenaga pengajar yang setaraf ilmu-ilmu di pondok. Jadi pondok itu dijadikan masjid menjadi pondok. Buat macam tu. Dan mengaji istiqamah. Dari awal sampai akhir. Ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu apa, tanya jawab. Kalau boleh, kalau kuat bahasa Arab. Tak kuat, tak apa, tak payah bahasa Arab. Kerana awam. Tapi kalau nak jadi ulama, kenalah bahasa Arab. Dan jangan engkau sibuk dengan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama itu. Seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain. Jadi jangan kita sibuk pada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kalau umur dah senja, ibarat Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad yang kita mengaji pada sesi yang lepas. Maksudnya yang dah khatam hari itu. Apa Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad? Misalan dia, engkau dah umur dah senja, dah tahu kejap lagi nak padam. Buat apalah kita duk habiskan nyawa kita yang tinggal sikit ini nak bahas benda khilaf ulama yang mendalam, perdebatan ini tu tak memberi manfaat. Kerana perkara-perkara tersebut dipelajari oleh orang-orang muda untuk melindungi agama dari terjerumus pada kesesatan. Itu perlulah. Dan itu tujuan dia ulama-ulama atau kader-kader yang akan jadi ulama. Ini ya, mereka memerlukan proses tersebut. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang dah tua, yang dah pencen, yang nak mengaji ni, apa ilmu yang bermanfaat? Imam Ghazali kata, inilah ilmu bermanfaat, ilmu tasawuf. Kerana apa? Dengan ilmu tasawuf menyebabkan dia nak beramal. Macam ni lah dia tengah bagi tahu ni. Cara nak amal, baca apa, doa apa, surah apa kau baca, apa kau buat. Ini disebut dekat dalam ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini dia kata, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang kita kena sibukkan adalah iaitu ilmu yang dapat memberi manfaat pada agama, pada diri kita dulu. Manfaat pada diri kita adalah dengan ilmu yang kita dapat beramal. Seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain. Fardu ain ni benda yang wajib lah. Tak buat tak boleh. Jadi belajar cara nak solat wajib. Belajar akidah. Sebab itu ilmu akidah kena didahulukan daripada ilmu yang lain. Biar dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Biar dia tahu, ini dapat menyebabkan kesesatan. Ini tidak mendapatkan kesihatan. Ini menjaga
akidah aku, ini menjaga amalan aku, ini menjaga kepercayaan aku. Tiba-tiba ada terjadi sesuatu. Oh, ini dilarang di dalam Islam. Kerana kepercayaan seperti ini dapat menggugat iman. Misalnya, ini akidah. Yang kedua, fiqh. Betul ke cara aku solat? Bacaan Fatihah aku betul ke? Ihdinas sirata ihdinas sirata. Yang mana satu yang betul, Ustaz? Ustaz, betul ke buat saya walau bolin? Ustaz, saya ni dah lama tak mengaji, bacalah Quran tiap hari, solat tu, tapi dot saya ni dah betul ke salah? Waladalin. Tak betul, puan. Kena walau dolin. Susahnya, kenapa Allah susahkan agama ni? Bukan susah ke tak susah. Kita buat mana yang mampu, tapi kita kena belajarlah cara yang betul. Ada ilmu dia. Ustaz, betul tak saya cara pakai tudung macam ni, solat tudung macam ni, telekong macam ni? Ini kena tahu. Kerana apa? Kalau solat contohnya terbuka, ada aurat yang terbuka, sah ke tak sah solat? Tak sah. Kalau tak sah solat, macam mana nak kita anggap kita dah lepas daripada kewajipan? Allah lah yang maha mengetahui. Betul, Allah yang maha mengetahui. Tapi zahirnya kita dah tak ikut tuntutan Allah. Macam mana kita nak tahu sah ke tidak solat kita? Kena belajar ilmu fiqh. Lalu ilmu tasawuf. Hati saya ni macam mana setiap kali solat ni penuh dengan riak, penuh dengan apa. Saya tak payah solat lah kalau macam tu. Tak betul. Kena solat. Ini ilmu tasawuf dah ajar. Cara dia, iaitu apa? Solat dulu dekat rumah, istiqamah. Kalau solat kat rumah, tak ada riak. Bila dah istiqamah solat di rumah, jamaah. Tapi kalau solat jamaah 5 waktu, tak ada masalah. Kerana riak tak riak, dia akan hilang riak sebab semua orang pergi. So nak riak apa pergi solat Jumaat? Kalau tak pergi, itu memang masalah lah. Itu bukan tak ada riak. Solat Jumaat contoh dia, tak ada unsur riak. Sebab apa? Semua orang pergi solat Jumaat. Itu fardu. Misalnya. Yang saya kata ini adalah seperti ibadah-ibadah yang lain yang kalau kita takut apabila kita solat di depan orang akan memunculkan riak. Ini susah. So, amalkan di rumah dahulu. Di rumah. Sebab tu jamaah di rumah. Sama-sama. Anak, isteri dan lain-lain. Lepas tu jamaah di masjid dan lain-lain, insya-Allah. Seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Kerana apa? Ilmu ada yang kena ambil dari mursyid. Seperti ilmu tasawuf yang tinggi perlu kepada mursyid. Kerana apa? Kerana ilmu ini ilmu yang sangat abstrak. Sangat abstrak. Jadi ilmu yang bersifat perasaan. Lebih-lebih lagi ilmu ini perlu kepada guru mursyid. Dia tak cukup dengan duduk kawan-kawan, berusrah, saling menasihati. Yang nak nasihat tu pun baru berhijrah. Apa dia tahu tentang hukum hakam hati dan tidak? Cakap. Sebab dia artis. Dia dah pandai cakap. Dia pengacara TV. Dia pun tu macam sedap, macam ceramah pula. Padahal ilmu tidak ada. Bahaya, takut information yang dia berikan itu tidak valid, tidak pasti, tidak benar dan membawa kepada kesesatan. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu kita kena tahu dari mana kita ambil. Maka apa yang kita perlu, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Seorang guru yang benar-benar mutamakin, dah mengaji, bukan mengaji setakat lulus ujian selesai, ambil kursus untuk jawab soalan, lulus SPM, stamp, Mumtaz Mutasofi, 10A, 11A, 12A. Bukan. Tapi benar-benar mengalami pengajian, duduk, buka kitab, baca per huruf di depan ustaz, depan guru. Lalu disuhbah, dididik secara rohani, dikata hidup makan minum bersama, dia tengok kelakuan kita, dia betulkan kelakuan kita. Ini tujuan adanya mursyid. Kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
Ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu manfaat ni apa? Ilmu yang kalau kita dapat ilmu ini, kita tambah takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dalam erti apa? Khauf. Khauf ini ada maksiat je, oh na'udzubillah min zalik. Bukan ada maksiat dia, alhamdulillah rezeki. Sekarang kita tanya, kalaulah tiba-tiba kita masuk kat dalam hotel, buka-buka peti besi nak masukkan duit kita, ada setumpuk duit tebal ni. Kita takut tak pada Allah SWT? Kalau kita ambil, tak ada orang tahu. Kita boleh ngaku je tak ada duit. Contoh dia tak ada pun tak ada, kosong je, saya letak duit saya je. Kita boleh ngaku macam tu. Tapi kalau orang ada rasa khauf, takut kepada Allah, dia terus, ini duit orang ni. Dia bawa duit tu pergi ke kaunter. Dia cakap kat kaunter, minta manager, ini duit, ada orang hilang, tolong simpan. Kalau ada orang ni, jumlah dia saya tak nak bagi tahu berapa ke apa. Kena buat lah. Untuk memastikan amanahnya kembali kepada pemiliknya. Tapi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, orang dah tak takut. Bila orang tahu pun dia tahu. Memang Tuhan ada, memang Tuhan maha melihat. Tapi Tuhan kan maha mengampun. Dia akan cakap macam tu. Mana kau tahu Tuhan akan mengampuni engkau walaupun dia maha mengampun, belum tentu kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kena takut. Ini nama dia ilmu. Yang saya katakan ini ilmu yang bermanfaat sebab dia akan menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Jadi kita tengok tu, kita sedar yang kita ini banyak aib. Manusia banyak aib. Kita akan sedar. Kita akan sedar. Jangan kita ingat kita hebat. Tak, kita akan sedar. Hatimu dengan aib dirimu. Dan menambahkan pengetahuan dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Menambahkan pengetahuan ibadah kepada Allah SWT. Macam mana nak ibadah? Kenapa pentingnya ibadah? Sebab itu di dalam ilmu-ilmu tasawuf, inti dari ilmu tasawuf itu apa? Nak cuba buat manusia ini buang penyakit-penyakit yang buruk menuju kepada cahaya dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Dan akhirnya akan mendapatkan tajalli, mendapatkan nur daripada Allah SWT. Dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Inilah kalau orang yang tak belajar ilmu tasawuf, dia akan merasa kepentingan duniawi. Jadi pernah saya dijemput oleh sebuah jabatan mufti untuk membicarakan ilmu tasawuf. Saya membahas tentang ilmu tawakal, pembahasan tawakal. Tawakul ni apa? Bertawakal kepada Allah. Jadi yang saya baca tu, yang saya syarahkan itu kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam semua hidupnya, contoh dia dalam berbagai peperangan yang dia lalui, dia selalu usaha, lepas tu dia tawakal. Tapi ada satu peperangan yang dia dah habis idea sebenarnya. Jadi secara zahir itu dah basically mati katak lah. Peperangan tersebut dipanggil peperangan Khandaq. Kerana apa? Di peperangan Khandaq itu kafir Quraisy katanya 10,000 sampai 15,000. Sebab itu dipanggil dengan Ghazwatul Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab. Kenapa surah Al-Ahzab? Sebab surah Al-Ahzab adalah membahas tentang peperangan Khandaq tersebut. Al-Ahzab ini maksud dia parti-parti. Kerana kafir Quraisy datang berparti-parti, berpuak-puak. Lalu Rasulullah SAW, tentera umat Islam di Madinah sangat lemah, baru penat habis peperangan-peperangan yang sebelumnya. Maka apa? Maka dia hanya ada, umat Islam hanya ada 3,000 askar, 3,000 mujahidin yang akan membela Madinah, tapi dah tahulah mati katak. Senjata tak cukup, semua kurus kering, makanan tak cukup. Maka apa yang terjadi? Rasul bila ditanya, "Ya Rasulullah, Madinah ni nak kena serang." Golongan munafik pun dah bisik kepada para sahabat yang ada di Madinah. Jadi golongan munafik ni bisik,
Kita mati kalah. Dah lah, kita mengalah je lah. Kita ambil je lah. Mekah bawah, kita bawa petrol Mekah lah. Tak payahlah dengar Nabi Muhammad ni. Kita serahkan Muhammad kat Quraisy lah. Semua tu keluar lah. Orang bisik-bisik macam tu. Kalau tak, engkau, isteri engkau, harta engkau semua kena rampas dengan orang Mekah. Tinggalkanlah agama ni. Semua dah mula dibisik-bisik seperti itu. Jadi para sahabat yang kuat iman dia pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana ni? Madinah dah nak kena serang. Ya Rasulullah, apakah trik dia? Rasulullah tak ada idea. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat. Siapa ada idea? Tanya macam tu je. Relax je. Rasul tawakal kepada Allah SWT. Datang Salman Al-Farisi, dia orang yang rasional. Tak boleh ni. Kalau kita kena ada cara zahir dia. Apa dia? Kalau kami di Parsi, kalau kalah, kita korek dalam-dalam, luas-luas, longkang, supaya dia orang naik kuda tak boleh lompat. Kalau dia orang turun kena panah. So kita tunggu sampai dia orang dah penat, dia orang caw. Lebih kurang macam tu. Atau datang bantuan lain untuk menyelamatkan kita. Padahal waktu itu dah tak ada bantuan dah. Madinah bersendirian. Rasul kata, okey, korek. Waktu itu umat Islam makanan tak ada. Kisah banyak mujizat terjadi. Seperti taksirul qalil. Kalau dalam bahasa Arab tulis taksirul qalil, memperbanyak benda yang sedikit. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan anak kambing, baby kambing disembelih, dimakan, sepatutnya cukup untuk makan 6 orang, itu pun tak kenyang. Lebih kurang macam tu. Tapi dimakan oleh 1000 bala tentera, 700 bala tentera. Kurma satu genggam dibawa, ditutup dengan kain. Rasulullah SAW panggil para mujahidin untuk makan. Semua ambil dengan syarat jangan naik, jangan buka tutup tersebut. Ambil di bawah tutup tersebut sampai terjatuh-jatuh, tak habis-habis. Cuba baca dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab hadis, dalam Ilmu Nubuwah Imam Baihaqi. Bakul yang isinya tamar, tak habis-habis sampai zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Barulah ketika itu para sahabat ada yang nak tahu apa dalam dia. Tak habis-habis ni, pergi perang mana-mana bawa ni, tak pernah habis tamar ni. Buka-buka kosonglah bakul tu. Hilanglah mukjizat tu, pergi buka. Ini kisah-kisah ni ada. Bukan tak betul-betul. Ini bukan dalam kitab-kitab sirah. Saya ada satu-satu kitab yang dia bahas tentang mukjizat baginda di dalam peperangan. Ini adalah kisah-kisah yang riwayat sahih. Jadi Rasul tawakal. Itu pun tak menjamin boleh menang. Yalah, cukuplah untuk hidup. Boleh. Tapi sampai sebulan, maka apa terjadi? Allah mengirimkan ribut, taufan dan sejuk. Sampai Abu Sufyan yang paling kuat tak nak bangun melainkan bunuh Muhammad SAW. Ternyata dia sendiri terlalu sejuk sampai lari balik. Tinggalkan. Dah, aku tak nak, dah, aku nak balik lah. Sampai macam tu. Bayangkan. Tawakul. Tapi orang yang tak faham tentang tawakul, moderator dia pergi twist. Dia kata apa? Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh tawakal je. Kita kena banyak kerja, banyak apa. Ni kena fokus dengan pekerjaan kita. Itu dah tak betul. Yang betul kita usaha. Tapi usaha kita harus disertakan dengan tawakal, iaitu menyerahkan segala sesuatu apa yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Dan usaha kita itu kena betul, tidak boleh salah. Jangan usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kaya, nak ada duit, mencuri haram. Usaha kan? Haram mencuri. Misalnya lebih kurang macam tu. Dan cuma perkara-perkara yang lain. Jangan lihat manfaat ke tak manfaat. Mungkin ada manfaat dia, ada efek dia, tapi kalau salah, salahlah dia. Haram, haramlah dia. Cuba kita renungkan perkara tersebut. Ambillah ilmumu dari ahlinya. Lalu apa? Dia membukakan dia mata hatimu pada, dan membukakan dia mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala amalmu hingga engkau peliharakan, dan dia melihatkan ia akan engkau atas tipu syaitan dan berdayanya. Jadi apa ilmu yang membuat hati kita terbuka dan dapat melihat apa?
melihat perkara-perkara yang dapat binasakan amal kita, sombong dan lain-lain. Dan semua amal ibadat ini tidak lain adalah Allah yang jadikan kita untuk beribadah seperti ini. Maka selayaknya pujian itu kembali kepada Allah, bukan pada kita. Kita pada hari ini berapa banyak orang politik lah, orang businessman lah, orang yang hebat-hebat, semuanya saya. Itu kita lupa. Siapa yang jadikan kita seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan paling bahaya, orang yang buat ibadah disangka ini ibadah tapi hakikatnya diisi dengan perkara yang diharam seperti takabur, riak dan lain-lain, yang mana merupakan tipu daya syaitan, dan syaitan bisik kat dia, inilah yang Allah perintahkan. Itu lebih bahaya. Kerana apa? Dia talbisul iblis. Dia adalah pelitan iblis kepada diri kita, sehingga kita membuat suatu ibadah yang salah, yang walaupun kelihatan benar tapi hakikatnya salah. Bukan salah secara zahir, salah secara batin. Susah perkara tersebut, tuan-tuan. Dan ini perlu kepada guru. Segala ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Bidayatul Hidayah itu, dalam kitab Bidayatul Hidayah yang saya bacakan ini adalah terjemahan dari ini, Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Okey. Disebutkan dalam Bidayatul Hidayah itu ialah ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Hidayatul Salikin adalah terjemahan dan syarah Syekh Abdul Samad Falimbani terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Demikian lagi disebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Bagi Imam Al-Ghazali, ini Ihya Ulumuddin. Cetakan saya, cetakan lama 4 jilid tebal. Itu yang saya mengaji kat pondok. Cetakan baru Darul Minhaj yang bagus 10 jilid. Lepas tu dia buat, dia kecilkan jadi 4 jilid. Ni perlu. Sayang dia, tuan-tuan. Kalau di Indonesia kami masih mengaji, di pondok-pondok semua mengaji, di masjid masih dibaca. Tapi kalau di Malaysia dulu di pondok-pondok, di masjid banyak yang mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Hari ini dah sedikit. Bahkan jarang ada masjid nak membaca Ihya Ulumuddin. Sebab apa? Sebab katanya tebal sangat, malas nak baca. Tapi kenalah baca. Kena baca. Sebab apa? Ilmu Ihya Ulumuddin, iaitu the revival of religious science ni. Jadi revival ni menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama untuk kita resapi dan kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali pun ada kitab Mukhtasar, ringkasan Ihya Ulumuddin. Ini dah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Boleh beli di Pelita Dihin kalau tak salah. Ada satu pustaka. Dia membawa buku-buku dari barat. Kalau tak boleh cari nama, dia warna dia orange. Tebal ni. Satu jilid lah. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dia panggil dengan Lubabul Ihya atau Lubbul Ihya. Kitab ini di sini Syekh Abdul Samad Falimbani kata Imam Ghazali yang karang. La'ala Sawab adalah adik dia, Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. La'ala Sawab. La'ala Sawab tu mungkin yang benar, mungkin salah, Allahu'alam. Dan Syekh Abdul Samad Falimbani terjemah dan syarahkan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin dalam kitabnya yang berjudul Siyarus Salikin atau Sayrus Salikin. Cetakan Melayu lama 4 jilid jadi 2. Dia 4 jilid dijadikan 2. Itu cetakan Jawi lama. Dan Alhamdulillah guru kita iaitu Syekh Fahmi Zamzam dah tahan transliterasi dengan footnote 4 jilid tebal. Tapi kawan saya iaitu Profesor Dr. Khalif Muammar telah mentahqiq kembali manuskrip dia dari 3 manuskrip dan juga sumber premier
telah mentahqiq manuskrip dengan ulasan sebanyak 4 jilid dan insya-Allah akan cetak tahun ini. Saya duk tunggu sampai sekarang tak cetak-cetak lagi. Cuma harga dia agak mahal, RM1,000 katanya. Untuk 4 jilid. Tapi saya kata kenalah. Kalau orang zaman sekarang beli handphone mahal-mahal, beli handphone 4,000, 5,000 pakai seorang. Lepas tu 2 tahun tukar bagi yang baru boleh. Apalah salahnya beli kitab mahal, tak apa. Tak apa, beli kerana apa? Isinya ilmu dan boleh diwarisi. Handphone ni lepas 5 tahun, 3 tahun dah tak boleh pakai dah. Dah kena buang dah. Kalau kitab cucu cicit, piut pun boleh baca lagi. Betul ke tidak? Itu. So, jangan kedekut. Dan tolong pondok-pondok yang nak beli tak mampu beli, belikan dan wakaf. Wakaf. Kita tolong. Dan kita bukan kayakan orang lain, kita kayakan umat Islam sendiri. Bukan kayakan pun, nak hidupkan je umat Islam dan juga menghidupkan asatizah-asatizah, iaitu ilmuwan-ilmuwan kita yang telah mencurahkan segala waktu dan ilmu mereka untuk mentahqiq kitab-kitab ini. Mentahqiq tu menghidupkan kembali turas. Dan kalau boleh letak di masjid-masjid seluruh Malaysia, kita wakafkan ramai-ramai untuk dibaca. Kitab Siyarus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falibani, cetakan yang baru. Ini sangat betul, sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali juga. Minhajul Abidin, dia dah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Saya lupa nama bahasa Inggeris dia apa, tapi ada kawan saya Dr. Yusri Muhammad, bekas YDP Yadim kalau tak salah, dia membaca dalam bahasa Inggeris lah setiap pagi di Facebook dia lah. Tapi saya kadang-kadang dengar lah lepas subuh tu, kadang-kadang tak dengar. Tu Minhajul Abidin. Kalau saya dulu di pondok mengaji, syarah dia bernama Sirajut Talibin karangan Syekh Ihsan Jampes, Kediri. Ditulis dalam bahasa Arab lah, tapi nak terjemahku panjang sangat, 2 jilid tebal. Tapi saya bacalah kitab tu. Dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali pula. Imam Ghazali pun ada karang kitab nama dia Al-Arba'in fi Usuluddin. Dalam kitab ini dia diterjemah dalam bahasa Inggeris, ada juga bahasa Melayu, cetakan Al-Hidayah kalau tak salah, publication Al-Hidayah. Tapi dalam bahasa Inggeris nama dia The 40 Principles of Religion by Imam Al-Ghazali, dicetak oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM, terjemahan bahasa Inggeris. Ini terjemahan yang bagus dan saya juga kadang-kadang periksa terjemahan dia, melihat bahawa accurate, insya-Allah. So ini adalah kitab penting untuk memahami tujuan hidup ini tuan-tuan dan puan-puan. Demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Siapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Ini bukan calang-calang ulama tuan. Ini adalah mutafannin, orang yang ahli semua fan ilmu. Dari mula akidah, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, semua ilmu nahwu saraf, semua ilmu dia kuasai. Dan dia adalah Syekhul Azhar, seorang ulama besar Universiti Al-Azhar. So, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia ada satu kitab iaitu bernama Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin ini meletakkan di mana posisi kita sebagai murid dalam berjalan dalam ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang akan menghasilkan ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan naikkan derajat lagi, itu level awal tu, khauf, takut pada Allah SWT. Level pertengahan, berharap dengan ridha Allah, ikhlas dan lain-lain. Level yang ketiga, beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annaka tarah dalam hadis. Jadi kekhusyukan tu, kelazatan ibadah tu ada. Habis solat je rasa rindu nak solat lagi. Habis baca Quran tu tak nak berhenti, nak baca lagi, sebab tak nak membazir dengan perkara yang dia tak cintai, kerana dia hanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu level ketiga.
Tapi bila dia masuk level yang keempat, dia dah tenggelam dalam kecintaan pada Allah SWT. Mustaghriqin, maka ketika itu bagi dia emas itu batu. Bagi dia emas tu batu, dah tak nilai dah. Dia dah tak tengok urusan dunia ni, dia tak peduli dah rumah dia ke apa dia hanya nak Allah SWT. Kalau zaman dulu ulama-ulama yang dah tinggal hanya di zawiyah, setiap hari ibadah saja, zikir saja, dah malas. Bukan dah malas, dah hanya dia dah malas dengan dunia maksud dia. Dan dia hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenggelam dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah yang tertinggi. Dan kitabnya yang bernama Al-Uhud Al-Muhammadiyah dan Al-Uhudul Masyayikh. Ini kitab-kitab dia. Yang dua kitab ni saya belum pernah baca. Dan kitabnya yang bernama Al-Jawahiru wad Durar. Ini dah lah. Jawahirud Durar. Ada kita dekat sini. Dan kitabnya yang bernama Al-Yawaqitu wal Jawahir. Yawaqit Jawahir ni kitab Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang mengulas manhaj golongan sufi, iaitu diambil dari intipati karangan Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi Al-Sufi Al-Hatimi dan lainnya daripada karangannya. Dan ilmu tasawuf itu ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhiratmu. Jadi ilmu tasawuf ni ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhiratmu. Ini. Jadi inilah ilmu manfaat, tuan-tuan, ilmu tasawuf. Sebab apa? Agamamu di dunia ini tambah baik. Tak ada nak sibuk kutuk orang sana, tuduh orang sana dan lain-lain. Akhiratmu kerana dia memperbanyakkan amal. Sebab itu ilmu tasawuf tanpa amal tak ada guna. Sebab itu bidayatul hidayah, hidayatul salikin atau bidayatul hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dia mementingkan tentang amalan. Kita dah start dari keamalan. So ini Syekh Abdul Samad Paling Bani tengah ajar kepada kita semua. Apa silibus tasawuf yang kita nak guna? Ilmu bermanfaat. Inilah dia. So ini tuan-tuan. Jadi yang tinggal jauh-jauh, yang bukan berada di masjid wilayah, boleh usulkan ke masjid-masjid untuk membuka kitab-kitab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Paling Bani ini. Kena sebut. Bagi tahu, minta ini kitab-kitab dia. Demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Atha'illah seperti kitab yang bernama Miftahul Falah. Masya Allah. Miftahul Falah tu macam wirid dia, kalau tak salah. Kitab Miftahul Falah. Syekh Ibnu Atha'illah Sakandari ni siapa? Dia datang sebelum Syekh Abdul Wahab Sya'rani lagi. Setelah Imam Al-Ghazali, iaitu pada kurun ke-7. Ini adalah Syekh Ibnu Atha'illah Sakandari. Kurun ke-8. Ke-8. Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari ini yang mengarang kitab Al-Hikam yang terkenal. Saya memang Masya Allah, kalau baca buku-buku Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari ini, kita boleh rasa kenikmatan dia. Ini yang contoh dia menukil dari kalam gurunya, iaitu guru pada gurunya Abul Hasan Asy-Syadzili. Kafa, cukuplah bil mar'i an radiya bika ahlan. Kafa billahi an radiya laka ahlan. Itu. Cukuplah seseorang itu bagi dia, kalau dia dah ditakdirkan Allah untuk Allah meridai dia kerana dia Muslim, alhamdulillah dah cukup. Maksud dah cukup tu, kita tak perlu risau. Ustaz, ibadah saya ni Allah terima ke tak terima? Kita dah dapat sujud pada Allah ni, kita dah bersyukur dah. Sampai macam tu. So, cara nak bukti kesyukuran dia, kena perbanyak ibadah. Bukan banyak duk fikir. Duk fikir benda yang zahir, duk fikir benda yang bersifat zahir ni. Tak. Tapi, kita fikir tentang akhirat kita. Fikir tentang istiqamah ibadah kita dan kecintaan kita kepada Allah SWT. Ini inti daripada Imam Ibn Atha'illah Sakandari. Dan dia banyak bawa kalimat-kalimat penting untuk memberi kefahaman kepada kita. Dan kitabnya yang bernama At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Ini yang saya kata bab tawakal tadi. Makna kitab ni At-Tanwir, Enlightenment,
fi isqati, di dalam menggugurkan at-tadbir. Tadbir ni kita mentadbir diri. Maksud dia apa? Kitab ini mengajarkan kepada kita macam mana kita nak rasa kenikmatan tawakal. Di mana kita lepaskan yang kita rasa kita yang buat ini, tak. Allah yang jadikan. Sehingga kan kita tahu makom kita makhluk. Allah yang menentukan segala-galanya. Dengan ini takabur itu tak muncul. Sombong itu tak muncul. Dengan ini akan menyebabkan seseorang itu tahu diri dia. Dia ini makhluk. Itu. Kitab ini saya mengaji dengan guru saya, iaitu Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi dari Syria, tapi dia dilindung oleh Raja Morocco yang ada di Maghribi, sekarang duduk di Rabat. Kami datang ke rumahnya setiap hari Ahad untuk mengaji kitab ini. At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Dan kitabnya yang bernama Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini yang terkenal kan, kita ada Hikam Melayu. Hikam Melayu yang awal dulu tidak diketahui penulisnya. Sebenarnya penulisnya adalah Syekh Tok Pulau Manis Tok Pulau Manis. Tok Pulau Manis. Yang mana beliau adalah daripada Al-Aidarus kalau tak salah. Kalau tak salah daripada Al-Aidarus. Keluarga Said lah. Dan kitab ini beliau karang Hikam Melayu itu beliau nukil daripada Ibnul Abbad Ar-Randi. Ar-Randi ni ulama Universiti Qarawin di Morocco, tempat saya belajar. Dia ada syarah kitab Hikam yang paling penting. Saya ada kalau tak salah ini. Ini cetakan yang tak berapa bagus lah. Ini cetakan tak berapa bagus. Cetakan bagus ada kat atas. Ini misalan dia. Okey. Lalu, dan seperti kitab Awariful Ma'arif bagi Syekh As-Sahrawardi. Ini kitab yang terkenal, Imam Syekh Sahrawardi. Seperti kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah, Imam Al-Kushairi, datang sebelum Imam Al-Ghazali. Dan lainnya yang dinamai kitab-kitab tasawuf. Hasil bahawasanya segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hazal fannu minal ilmi an-nafi qad jama'nahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi summa 'allimhu wad'u ilaihi. Faman 'alima dhalika summa 'amila bihi summa da'a ilaihi fadhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wassalam. Maksud dia, dan fan ilmu ini, iaitu fan ilmu tasawuf, iaitu pelajaran ilmu tasawuf yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya itu, iaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Hanya sahaja telah aku himpunkan akan ia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang saya sebut tadi. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan ia dan amalkan olehmu dengan ia. Hasilkan ilmu, belajar ilmu tersebut dan amalkan ilmu tersebut. Itu maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian maka ajarkan olehmu akan ia dan seru olehmu kepadanya akan seorang untuk mengaji akan ia dan mengamalkan ia. Jadi itu. Kita ajak orang-orang, kita mengaji, kita amalkan, kita ajak orang-orang mengaji, kita minta ustaz untuk mengajar. Kita kena ingat. Alhamdulillah, Malaysia setiap tahun beratus-ratus murid, beratus-ratus ustaz lulus dari Universiti Al-Azhar misalnya. Beratus. Kita ada 10,000 pelajar di Mesir yang belajar di Universiti Al-Azhar, Asy-Syarif. So basically setahun yang lulus berapa? 200, 300, 400. Balik. Daripada dia duk sibuk ilmu yang bukan yang mereka belajar. Ada yang buat bisnes, ada yang buat ni, buat tu. Bayangkan kita minta dia mengajar dekat masjid-masjid. Penuhkan seluruh masjid di Malaysia ini dengan mengaji kitab-kitab ini. Cuba bayangkan. Hidupkan, ajak semua orang untuk mengaji, untuk memperdalami ilmu tasawuf.
Kalau ini kita dapat buat, insya-Allah khauf itu akan lahir. Bila khauf itu lahir, takut kepada Allah itu lahir dalam jiwa kita, maka yang kerajaan duk sibuk nak kempen habis berjuta, dilarang rasuah, dilarang korupsi, jangan itu, jangan ini, insya-Allah kita boleh didik umat kita melalui pengajian ini. Betul ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena bawa ilmu itu ke masjid, bawa ilmu itu ke rumah. Hidupkan di seluruh portal yang boleh kita hidupkan. Maka barang siapa mengetahui yang demikian itu dan mengamalkan akannya, kemudian maka mengajar ia akan ia dan menyeru akan orang kepadanya, nescaya adalah yang demikian itu dinamai akan orang yang besar martabatnya. Jadi ini ilmu orang yang muta'allim, belajar menjadi alim, lepas tu yu'allim, mengajar pula. Ini mengajar, dan ilmu dia itu ilmu yang dipelajari, ilmu yang bermanfaat, dan bermanfaat bagi diri dia, membuatkan dia tambah bertakwa, dan bermanfaat kepada orang lain kerana orang lain dapat mengambil ilmu itu daripada dia. Ini yang dipanggil dengan al-alim yuntafa'u bi ilmih. Seorang alim yang ilmunya dimanfaatkan. Jadi ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, salah seorang yang paling awal masuk api neraka adalah golongan orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan jadi orang yang alim tidak bermanfaat ilmunya. Dan dipanggil oleh malaikat dalam alam malakut. Dia diseru nama dia, dipanggil oleh malaikat di alam malakut dengan saksi Nabi Isa alaihissalam. Kerana apa? Kenapa Nabi Isa, Ustaz? Kerana Nabi Isa kan masih hidup. Nabi Isa tak meninggal lagi, masih hidup. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan engkau amalkan akan ia, serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir, dan engkau jauhi segala maksiat yang zahir, dan engkau perhias batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin itu, seperti bersifat engkau dengan segala sifat kepujian, dan engkau jauhi maksiat yang batin itu seperti takabur dan ujub dan riya, sum'ah dan barang sebagainya. Jadi saya terjemahkan sikit sini. Takabur tu rasa sombong. Ujub itu dia rasa dalam diri dia hebat, na'udzubillah min zalik. Dan riya itu dia nak show off, nak tunjuk pada orang. Sum'ah dia rasa dia gah. Dia rasa pada diri orang lain, dibandingkan di orang lain dengan dia lebih gah. Ini. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima, insya-Allah. Jadi ini akan diterangkan oleh muallif, pada kesempatan lain, insya-Allah. Jadi ini tujuan ilmu tasawuf. Menuntut ilmu untuk takhalli anir radha'il. Takhalli anir radha'il, membersihkan dari segala perkara yang keji. Tahalli bil fadail, mengias diri dengan segala perkara-perkara yang fadilah, yang utama, yang baik, beribadah, solat, tahajud, zikir, baca Quran dan lain-lain. Lalu tajalli, dapat merasakan manis iman tersebut, merasakan khusyuk dan merasakan ilmu yang bermanfaat, yang masuk kepada maqam yang lebih tinggi, iaitu maqam musyahadah dan maqam istighraq. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. InsyaAllah kita dah selesai daripada perbahasan ilmu yang bermanfaat dan apa silibus yang Imam Ghazali sebut dalam kitab ini. Kalau penjelasan lebih dalam silibus ilmu tasawuf, yang disebut oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani, ada dalam kitab dia Siyarus Salikin. Walau bagaimanapun, tidak kita bacalah sekarang. Mungkin kita doa bila kita khatam kitab ini,
Syiarus Salikin cetakan baru itu pun dah mula cetak, kita boleh mengaji kitab tersebut. InsyaAllah kita pasang niat. Dalam tu Imam Ghazali uraikan segala silibus kitab tasawuf lebih terperinci. Dan Syekh Abdul Samad Falimbani, silibus tersebut saya dah buat kajian, tulis jurnal, dicetak insyaAllah, dah diterima dan akan dicetak oleh jurnal Afkar Universiti Malaya, Scopus, insyaAllah. Saya tak tahu bila lah, but the next one. Cuma sayangnya, saya maaf lah, saya tulis dalam bahasa Arab. So, bukan tulis dalam bahasa Melayu. Jadi, yang tak faham bahasa Arab, tak boleh nak baca lah. Sebab tujuan saya tulis tu, yalah memang saya tulis bahasa Arab lah. So, tu boleh rujuk silibus Imam Al-Ghazali rahimahullah bagi ilmu tersebut. Okey. InsyaAllah kita iktifakkan pengajian kita sampai sini sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan dengan membahas tentang ilmu fardu kifayah pula. InsyaAllah kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.